Ramai yang lupa dan enggan merujuk kepada Al-Quran kerana beberapa salah tanggapan. Yang pertama, dari sudut mengambil Quran itu untuk apa? Banyak orang sangka Al-Quran itu ialah untuk hukum fiqh semata-mata. Dalam bab hukum fiqh atau perbuatan, dia hanya tak sampai 10% saja dalam Al-Quran. Dan apabila tidak ada dalam Al-Quran, baru kita cari dalam hadis. Apabila tidak ada dalam hadis, baru pergi pada ijma' ulama'. Kalau tidak boleh jumpa dalam ijma' ulama', baru pergi berkias. Ini dikatakan oleh Imam Syafi'i, bukan oleh imam-imam lain. Okey, bagi hukum fiqh saja, bab tauhid, kita tak ambil daripada Imam Syafi'i. Kita ambil daripada Imam Asy'ari, Maturidi, ya. Ia menjadi sunnah wal jamaah. Okey. Tetapi Al-Quran selebihnya untuk apa? Huda, petunjuk. Dalam soal petunjuk, tidak ada dua, tidak ada selain Quran. Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu ayat kedua dalam surah Al-Baqarah. Itulah kitab, tiada syak dalam dia. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Tak ada syak dalam dia. Yang lain bermakna ada syak lah. Ada yang hadis palsu, hadis daif, hadis lemah, hadis mufrad, hadis yang walaupun sanad dia dikatakan sahih, matan dia bertentangan dengan Al-Quran, tak boleh diambil. Bab petunjuk, ini orang tak belajar. Kerana pendeta kebanyakan dia fiqh saja. Ulama kita yang pakar dalam tauhid, hanya satu kita kenal. Ya. Jadi dalam bab tentang soal falsafah hidup, pemikiran, hanya Quran, kerana Quran Al-Furqan, menentukan antara hak dan batil. Itu falsafah kepercayaan, ya, selepas tauhid. Falsafah hidup, tentang rezeki, tentang bagaimana selebihnya cerita-cerita ni untuk kita mencari Tuhan. Kebanyakan daripada nas-nas dalam Quran ini bantu kita bertepan dengan soalan orang musyrikin yang mencemooh Nabi, yang kata, oh, kalau kamu betul Nabi Rasul lah, kamu minta Tuhan buka tangga di langit dan turun tangga malaikat, para malaikat turun pegang kitab Quran, baru kita percaya. Kalau kamu betul-betul lah Rasulullah, suruh Allah belahkan bulan, mereka nak mukjizat, Allah tak berikan. Baca balik surah kamu. Allah mencabar balik, Allah bagi kita hujung bertepan dengan orang yang menidakkan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan dia Allah itu esa, dia segala bergantung, tidak beranak atau diperanakkan, dan tak ada satu sama dengan dia. Itu fungsi Quran. Kita lupa. Apa jadi pada akidah kita? Kita dah letak pada hadis. Tak dengar balik. Cuma dengar balik 15 kali. Jangan tasasul apa yang Apek cakap. Ya? Baru saya yang lepas ini Ustaz Azhar Idrus tentang PMS, banyak orang komen yang tak tersasar, tak dengar apa kita cakap. Mereka ikut emosi. Emosi Al-Quran boleh selesaikan. Bab fiqh perbuatan, cerai macam mana, bagi harta macam mana, apalagi nikah macam mana, solat macam mana, waktu mana, ya, perbuatan jemaah, taat kepada pemimpin, uli amri minkum. Kalau kamu bercanggah, fa tanaza'tum fi syai' fardu ila Allah wa Rasul. Awak kena rujuk pada sesiapa? Sesama saudara kamu. Inna mu'minuna ikhwan. Sesungguhnya orang beriman ni bersaudara. Kalau ada dua kumpulan beriman bertelaga, hendak kamu damaikan. Kalau ada satu kumpulan enggan berdamai, kamu perangi dia. Bukan ikut hadis dalam bab tu, ikut ayat Allah. Ya, kalau tidak, porak-poranda umat. Itulah fungsi Quran. Perlembagaan hidup kita.
hari ini sudah tidak lagi, diganti oleh pendeta yang memperkayakan diri mereka. Kalau saya tak betul, tak percaya, bukan sudah, boleh tak indahkan. Tak perlu cemooh. Ya, awak boleh ignore. Lama-lama orang tahulah dia ni merapu, merepek. Banyak orang kata ini merepek. Tak apa. Saya bukan kata, saya mesti benar. Kerana yang benar itu ahaku min rabbi. Ayat 147 surah Al-Baqarah. Kebenaran itu daripada Tuhanku. Ya, ini pematian saya kepada Al-Quran. Kepada orang yang sayang Allah. Cerita ini mereka akan setuju bahawa ia terlalu ketara, terlalu jelas, too obvious. Al-Quran tidak lagi dirujuk. Dia hanya dibaca sekadar bunyi dia saja. Setakat dilagukan, setakat dibetulkan tajwid. Semua ini tidak dilakukan pada hadis. Hadis-hadis diterima bulat-bulat, dibaca dengan makna dia, diikut matan dia. Tak sama dengan Quran. Langsung tak tengok matan dia. Hadis tidak dibaca tajwidnya, tidak dibaca bahasa Arab dia. Jauh berbeza. Dan tidak disoal sanad dia pun. Dianggap terus oleh pendeta. Perkara-perkara ini diberi amaran dalam Al-Quran. Jangan ambil hadis selain daripada ini. Al-Quran. Jangan ambil pendeta. Jangan ada min dunillah, perantaraan antara kita dengan Allah. Yang berlaku pada agama samawi dulu. Yang kita dakwa Kristian itu sesat. Ya. Bukan semua. Ustaz Azhar Idrus ada katakan Yahudi 71 menyatakan daripada hadis. Yahudi 71 kumpulan satu yang pergi syurga, lain sesat. Kristian ada 72 kumpulan, satu pergi syurga, lain-lain masuk neraka. Islam ada 73 kumpulan, lagi ramai yang sesat, hanya satu pergi syurga. Hadis yang dibaca Ustaz Azhar Idrus 2018. Baru ini katakan Kristian ni kafir. Mungkin dia tersilap cakap dan ramai tersilap ikut. Betulkan, taubat, kembali kepada Allah. Kalamullah, Ashabul Kahf dalam kalamullah. Allah tak sibuk mereka Kristian ke, mereka zaman Rom ke, tapi sibuk mereka beriman kepada Allah. Apa mereka lakukan? Doa mereka bagaimana? Rujukan mereka siapa? Adakah mereka ada guru? Bila saya kata tak perlu guru, guru saya kata tak perlu guru. Orang kata kenapa orang cakap, ikut cakap guru kamu? Ada hadis menyatakan Nabi SAW enggan hadis ditulis. Oh, mereka kata dia dah tak ada, kita boleh tulis. Imam Syafi'i tidak memberikan tulisan dia kepada murid dia. Hilang risalah, hilang al-um. Qadi seperti Imam Syafi'i menghukum perlukan saksi dan tuduh yang menuduh dan dituduh di depan. Buat hukuman hanya bagi mereka. Esok orang lain datang mungkin sama kes, hukumnya tak semestinya sama. Dia tengok kes ke kes. Ini cara penghakiman. Tidak ada dengar cakap. Tidak ada hadis. Hadis hanya untuk fiqh. Ini dari dulu. Ini yang saya belajar. Sekarang sudah berubah. Kerana sudah timbul satu golongan pendeta menunggang agama. Yang dilarang dalam hadis-hadis itu juga. Tetapi mereka tak akan baca ayat-ayat ini. Mereka tak akan beri hujah-hujah ini yang mengganggu perut nasi mereka. Yang mereka memperdagangkan agama untuk harga yang terlalu kecil. Assalamualaikum.